So, bila bos besar sudah bunyi, dia sudah bising dekat IG story, semua player pun terus perform waktu menentang pasukan Thailand. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support channel ni gang, dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, sebelum aku start dengan review aku nak korang tahu sebenarnya aku adalah seorang yang sangat cerewet tentang tempahan-tempahan jersey, terutamanya jersey full sublimation. Nak pula kalau kata aku kena handle tempahan untuk tim bola, tim futsal. Bukan apa, kita ni tempah untuk member-member. So, kalau kata kualiti kurang ataupun warna tak kena, design tak kena, silap je sikit, baju sampai lambat, memang teruk kau kena kecam. Tapi yang semua masalah aku tu settle apabila aku kenal dengan geng Duplo Jersey. Untuk pengetahuan korang Duplo Jersey ni dah berpengalaman bertahun-tahun untuk menghasilkan jersey full sublimation dengan kualiti yang tinggi dan dijual dengan harga untuk rakyat marhain macam kita. Dan bagi aku yang best ni tentang Duplo Jersey ni, diorang ni jenis tak berkira dengan customer. Itu yang paling penting bagi aku. Sebab apa, kalau kata kau nak tambah name set ke, kau nak adjust logo, nak tambah sponsor, ataupun design yang diorang dah design tu tak kena lagi dengan mata korang, kau nak adjust, nak tukar lagi berapa kali pun, kau roger diorang akan adjust baiknya untuk korang. Dan khas untuk subscriber A2N Studio, sempena dengan kemenangan kita ke atas pasukan Thailand malam tadi, pihak Duplo Jersey berbesar hati untuk bagi promo up to RM15 untuk setiap helai yang ditempah. Tapi make sure korang gunakan promo kod MATKENIK A2N. Dan promo ni hanya valid sampai 30 hari bulan Jun tahun 2021 saja. So, link untuk pembelian tempahan ataupun korang nak pergi Usha dulu, template design jersey yang diorang dah prepare, aku akan share dekat bahagian description. Make sure korang semua check it out. Alright, settle cerita pasal Duplo Jersey. Perlawanan Malaysia menentang pasukan Thailand. Ini adalah perlawanan yang penting bagi aku. Sebab apa? Player-player semua of course nak tebus balik maruah diorang. Apabila ada pihak dekat luar sana kata diorang ni pergi ke Dubai sekadar bercuti. Dan perlawanan ni juga penting untuk kita dapatkan undian yang lebih mudah apabila kita pergi ke kelayakan Piala Asia pusingan yang ketiga. So, result match ni berakhir dengan kita menang 1-0 hasil daripada jaringan penalti menerusi Safawi Rashid. Dan build up kepada penalti yang dihadiahkan untuk tim Harimau Malaya ni bagi aku memang cukup superb Sebab apa? Gerakan 1-2 antara Safawi Rashid dan juga Syafiq Ahmad ni memang berjaya mengucak-kacirkan pertahanan pasukan Thailand. Dan celebration selepas berjaya menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, lepas bergebut dengan Di Paula tu, kau boleh nampak Pak Wi memang geram gila dengan netizen yang pandai menaik dekat luar sana. So, dari segi line up untuk skuad Harimau Malaya turun menentang pasukan Thailand ni ada 6 pertukaran yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho. Player-player yang masuk and perform waktu menentang pasukan Vietnam hari itu diberi peluang sekali lagi, antaranya Ahya Rashid, Nazmi Faiz serta Arif Aiman. So, kalau kata kita tengok balik daripada line up player yang turun ni, bagi aku still lagi tak puas hati dengan Tan Cheng Ho apabila dia masih lagi mengharapkan Zulhilmi Di Paula untuk jadi main striker skuad Harimau Malaya. Dari segi taktikal apabila menyerang sebenarnya Harimau Malaya masih lagi sama, cuba untuk build up daripada bawah sebelum cuba untuk mencari Zulhilmi Di Paula dekat bahagian atas. Manakala untuk pasukan Thailand pula, diorang ni dah tahu kelemahan pasukan Malaysia adalah dekat bahagian kiri defend kita, yang mana Syami Safari terpaksa menggantikan Corbin Ong. Dan dekat ruang ni lah sebenarnya Supanat Muenta, striker muda pasukan Thailand, banyak kali cuba untuk run in behind defend, dan dia juga beberapa kali cuba untuk exploit ruang belakang Syami ni sampaikan dia dapat jaringkan satu gol, tapi gol tu tak kira disebabkan oleh offside. So, apa sebenarnya yang membuatkan skuad Harimau Malaya malam tadi kita nampak lebih garang daripada pasukan Thailand? Antara faktor utama yang menyebabkan kita ni lebih garang apabila menyerang bagi aku adalah disebabkan oleh prestasi yang ditunjukkan oleh Ahya Rashid. Dan Ahya Rashid ni adalah nama yang sering dikecam oleh korang apabila nama dia turut dipanggil oleh Tan Cheng Ho dalam call up kali ni. Tapi aku mengaku aku pun antara orang yang tak setuju apabila dia turut disenaraikan instead of nama-nama macam Faizal Halim, Hakimi Abdullah yang kita tahu ada statistik yang lebih baik dalam Liga Malaysia. Dan suka ataupun tak suka, korang kena akui Ahya Rashid adalah player yang paling menyerlah apabila bola sampai dekat kaki dia malam tadi. Selain daripada tu, link up play antara Zulhilmi Di Paula dan juga Ahya Rashid lah sebenarnya yang menyebabkan Malaysia hampir-hampir menjaringkan gol sewaktu first half. Dan antara benda yang paling cemerlang dilakukan oleh Ahya Rashid malam tadi bagi aku adalah pergerakan dia off the ball, selain daripada komitmen dia untuk bantu Syami Safari dekat bahagian kiri.
Dan dengan performa yang dia ada sekarang ni, aku harap dia dapat kekalkan momentum ni, bawa pergi ke skuad JDT dalam saingan Liga Malaysia nanti. Sebab apa? Next call up, kalau kata nama dia ada, korang tak adalah nak kecam-kecam dia kan. Dan kalau korang tengok balik dalam match menentang pasukan Thailand ni, ada beberapa player yang perform tapi mungkin ramai tak notice tentang apa yang diorang dah lakukan dalam match menentang pasukan Thailand. Antaranya adalah Nazmi Faiz Mansur yang beraksi sebagai seorang attacking midfield. Kita tahu waktu turun menentang pasukan UAE, Mat Don mainkan peranan ni. Waktu menentang pasukan Vietnam pula, first half sebenarnya Syafiq Ahmad, sebelum Nazmi Faiz masuk waktu second half. Dan apabila diturunkan sepanjang 90 minit menentang pasukan Thailand ni, memang Nazmi Faiz membuktikan kenapa dia masih lagi relevan untuk beraksi untuk skuad Harimau Malaya. Untuk match malam tadi, bagi aku Nazmi Faiz adalah player yang paling banyak melakukan progressive passes. Dan Nazmi Faiz ni mungkin seorang player yang sedar diri. Aku tak payah nak fancy-fancy, tak payah nak tunjukkan yang aku ni skillful. Aku play simple football, aku release bola awal. Sebab itulah kita boleh nampak transition Malaysia daripada defend into attack nampak sungguh gila dengan adanya Nazmi Faiz dekat bahagian atas. Selain daripada tu, pertukaran yang melibatkan Safawi Rashid dan juga Syafiq Ahmad waktu first half menggantikan Arif Aiman serta Brandon Gan. Bagi aku dalam 3 perlawanan skuad Harimau Malaya beraksi dekat Dubai, ini sebenarnya adalah pertukaran yang paling tepat dilakukan oleh coach Tan Cheng Ho. Sebab apa? Waktu first half kita boleh nampak Arif Aiman suka untuk beat defense pasukan Thailand yang rapat dengan dia, selain daripada Brandon Gan yang belum lagi sampai kepada form dia waktu tahun 2019 dulu. So dengan kemasukan Pawi di saat defense pasukan Thailand tu dah penat kejar Arif Aiman waktu first half, bagi aku sangat-sangat tepat Sebab apa? Bila player penat, mental pun akan kacau, decision making pun akan jadi tak betul Itu yang menyebabkan player ni terpaksa menolak Safawi Rashid, even player tu tahu dia dah ada dalam kotak penalti. Dan bagi pendapat aku, player macam Safawi Rashid ni memang memerlukan seorang teammate yang rajin untuk run into the space, untuk drag player pasukan lawan pergi ke bahagian wide area. Sebab apa? Kita tahu dia seorang inverted winger yang suka cut in ke dalam dan decide sama ada untuk melakukan hantaran ataupun terus melakukan shooting daripada jarak jauh. So dengan adanya Syafiq Ahmad di atas padang, bagi aku benda itulah yang menyebabkan Pawi ni nampak function teruk waktu second half. Tapi bila bercerita tentang Syafiq Ahmad, aku masih lagi tak faham kenapa hang nak kena cut back bagi dekat di Paula, sedangkan hang tahu hang juga seorang striker, hang boleh menjaringkan gol waktu situasi 1-by-1. So, as a conclusionnya, untuk pasukan Thailand, di sebalik kekalahan di tangan pasukan Malaysia ni, bagi aku diorang ni sebenarnya tengah buat projek untuk cipta seorang lagi Terasi Dangda. Supanat Muenta, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Sebenarnya dia baru berusia 19 tahun dan dia merupakan seteru utama Luqman Hakim Syamsuddin. Zaman Luqman ni ada Lim Tiong Kim lagi. So dengan usia yang muda, diberikan pendedahan dekat peringkat antarabangsa, minit perlawanan yang banyak macam ni, aku tak nafikan dia ni antara bintang masa depan untuk pasukan Thailand dalam tempoh 3 ataupun 4 tahun lagi. Manakala untuk tim Malaysia pula, bagi aku it's about time untuk Tan Cheng Ho kaji balik taktikal dan juga set player yang dia nak bawa dalam match-match lepas ni. Sebab apa? Bagi pendapat aku sebenarnya taktikal dan juga set player yang Malaysia ada sekarang ni lebih memerlukan seorang false nine dekat bahagian hadapan, macam mana peranan yang ditunjukkan oleh Syafiq Ahmad berbanding target man macam mana Zulhimi di Paula. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Apa pendapat korang? Korang lebih prefer Malaysia gunakan seorang target man ataupun seorang mobile striker? Korang kongsikan dengan aku dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat Airtime Studio, jangan lupa untuk terus support aku gang dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.